Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In kuntum Allah fa'uni yuhibbukumullah wa yaghfir Allahu ghafurur rahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yu'ti dunya liman yuhibbu wa man lam Walakinallaha la yu'ti ad-din illa liman okay. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini akan kelas kita yang seterusnya 3 bulan 3, uh, kelas untuk GHI, JKL, AFH 2223 untuk subjek pengurusan operasi umrah dan haji, insyaAllah. Okay. Kita akan teruskan pengajian kita, iaitu dalam bab 2 untuk kelas kali ini. Yang kita dah habis bab 1 yang menceritakan tentang pengenalan kepada agensi dan tugas-tugas agensi-agensi yang ada di Malaysia seperti Jauhar, seperti Papua, Hotek, Mata dan lain-lain lah, dan pelancongan dan sebagainya. Okay, baik, syukur pada Allah SWT. Hari ini kita dapat sambung lagi kelas kita. Okay. Saya harapkan semua dalam keadaan dah sedia untuk kelas pada hari ini. Dan ada beberapa perkara yang saya nak sebut sebelum kita mulakan pengajian bab 2 kita ni. Okay. Kelas GHI saya ada terangkan sikit hari tu. Kelas JKL saya tak sempat nak terangkan secara menyeluruh. Tetapi tak apa, hari ini kita akan mulakan semula daripada awal bab 2 sampai kelas ni habislah, mungkin separuh daripada bab 2 insya-Allah. Jadi baik abang-abang, akak-akak, para pelajar sekalian, sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak cerita sikit tentang adab. Okey. Adab kita terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Adab kita terhadap orang yang lebih mungkin lebih mengetahui daripada kita. Okey. Kenapa adab ni penting? Kerana dia akan memberikan kita tauladan yang baik dalam hidup. Okay. Kerana bangunnya satu tamadun itu kerana orang yang dalamnya orang yang beradab dan dengan akal dia sebaik mungkin. Okay. Jadi bila orang itu dia beradab, maka insya-Allah ilmu akan senang masuk. Dalam dunia ini kita akan belajar perkara-perkara yang baru. Okay. Jika ada masalah yang datang kepada kita, kita bukan semata-mata nak lari dan settlekan masalah itu dengan cara yang simple. Okay. Itu bukan penyelesaian yang betul. Okay. Penyelesaian yang betul adalah kita hadapi masalah itu. Okay. Itulah yang saya belajar selama ni. Pertama, bila saya bekerja sebagai orang industri. Okay. Saya hadapi orang yang bermacam-macam ragam. Okay. Jadi saya nak cakap dekat sini bahawa kalau kita lari daripada masalah dengan cara yang kurang baik, dengan cara yang tidak berhemah, maka kita tak ada kemajuan dalam hidup kita. Okay. Kita tak ada kemajuan dalam hidup kita. Kerana dikatakan kita ni bila bertambah umur kita, maka kita nak bertambah ilmu kita. Okay. Bila bertambah umur kita, kita nak bertambah adab kita. Saya jelaskan benda ni adik-adik, abang-abang, para pelajar sekalian, supaya hakikat sebenar adalah dunia luar. Okay. Bila dunia belajar kita ni, kita ada dunia yang orang kata belajar, sebagai pelajar, mungkin kita kurang ambil kira
perasaan orang lain ataupun pendapat orang lain, kita tak ambil kira. Tetapi percayalah pada orang yang, siapa lagi yang korang nak percaya kalau bukan saya sendiri. Contoh sebagai seorang pelajar dulu, saya dah menghadapi ni luar. So sepatutnya korang mengambil pelajaran daripada orang yang terlebih dahulu. Dia tak kira siapa pun orang tu. Okay? Dia tak kira orang tu tua daripada kita ke tidak. Tak kira orang tu IQ dia tinggi daripada kita ke tidak. Okay? Yang penting kita nak belajar. Okay? Bila masalah datang, jangan sesekali kita lari daripada masalah itu. Kita hadapi masalah itu. Saya sendiri orang yang adalah seorang yang kalau boleh kita tak nak susah-susah. Kalau boleh kita tak nak, tak apalah, kita cari cara lain lah. Tidak. Orang yang macam itu, dia boleh buat macam tu. Cumanya dalam kehidupan dia, dia tidak belajar sesuatu bila dia lari daripada masalah. Orang yang akan belajar sesuatu, cepat belajar adalah apabila dihadapi masalah tu dan come out dengan penyelesaian yang paling perlu. Kerana berbezanya belajar dengan yang di luar nanti. Okay? Satu hari kamu semua akan rasa apa yang orang akan buat pada kita tu, kita rasa tak betul. Sama. Okay, nanti bila kita dah meningkat dewasa, kita dah lebih berpengalaman, so kita akan rasa apa yang kita buat dulu adalah sesuatu yang tak baik, sesuatu yang nonsense lah maksudnya. Okay? Tapi tak apa, itu semua adalah pengalaman hidup. Kita belajar daripada pengalaman hidup kita. Cumanya saya tak nak korang terlepas pandang. Saya nak korang ambil berat benda ni. Okay? Ambil berat benda ni. Kerana dikatakan, kita mungkin tak tahu kebaikan daripada kita menghadapi masalah itu. Okay? Kita nak kena hadapi masalah itu dengan cara yang terbaik. Okay? Dalam menuntut ilmu, kita kena banyak sabar. Okay? Kita kena banyak sabar, kita kena banyak rendahkan ego kita. Okay? Dari sinilah saya dapat pengalaman. Dari sinilah ilmu saya belajar tu seolah-olah diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Bermaksudnya apa yang kita belajar, apa yang kita rendahkan diri kita untuk belajar, itu yang akan lekat dalam diri kita. Kalau diberi rezeki, kita akan dapat ajar orang lain. Masya-Allah. Okey. Jadi untuk tugasan ataupun assignment yang saya berikan, saya mohon kepada pelajar-pelajar yang mana benda ni saya dah nasihatkan sebelum ini, supaya yang pertama sekali kita ikut cara orang. Kita ikut cara orang ni merupakan satu penghormatan kepada orang itu. Okay? Bila awak semua nak siapkan assignment ataupun nak siapkan tugasan, kita deal, kita bermuamalah dengan orang lain. Jadi resam kehidupan dia ataupun adat dia memang kita kena ikut cara orang. Okay? Dan kita jangan takut nak belajar satu benda yang baru. Okay? Jangan terlalu nak ikut diri kita. Bukan macam tu. Kan kita nak ikut diri kita. Kita bermuamalah supaya kita nak belajar sesuatu daripada orang lain. Bukan diri kita dah okey. Okay, kita dah faham. Cuma kita nak belajar sesuatu daripada orang lain. Jadi untuk tugasan dan assignment yang saya berikan, cara yang terbaik adalah saya dah terangkan sebelum ni, iaitu kita introduce diri kita kepada orang yang kita nak temu duga ataupun nak temu ramah. Ini saya bagi tips. Sebenarnya saya dah cakap sebelum ni, betul tak? Okay, cara yang betul, okay, cara yang terbaik kita present diri kita. Kita kenalkan diri kita pada orang supaya orang rasa, oh dia ni betul-betul nak menuntut ilmu.
betul nak menuntut ilmu. Okey, kalau kita ikhlas, dia boleh nampak dengan perbuatan kita. Kalau kita rasa tugasan kita tu satu benda yang membebankan, ke tak ada apalah, dia jadi satu tugas sahaja. Jadi saya cadangkan pada semua untuk melakukan tugasan dan assignment yang saya berikan dengan cara yang terbaik. Saya bagi contoh, bukan sahaja kita ambil nombor, kita dapatkan nombor person in charge terhadap satu syarikat itu, sebagai contoh Imras Travel, bukan sahaja kita nak WhatsApp dia, nak tanya soalan pada dia. Okay? Saya bagikan tips hari ini. So, siapa yang dengar video saya ni, barakallahu fikum, maka dia akan dapat manfaat. Okay? Cara yang saya nak kamu semua buat ialah, yang pertama, perkenalkan diri kita pada orang yang kita nak interview tersebut. Okay? Perkenalkan diri kita daripada mana, sedetail-detailnya, tetapi tidak terlalu panjang. Yang kedua, kita bagi tahu niat kita. Okay? Niat kita adalah untuk menemukan interview kepada puan ataupun ustaz ataupun syekh tentang pengurusan sekian-sekian. Kami mengharapkan puan dapat membantu dan mencurahkan segala ilmu dengan seikhlas hati, dan diharapkan kami dapat memberi sesuatu manfaat terhadap ilmu yang bakal tuan sampaikan. Kemudian bagi tahu dekat dia, kami ada beberapa cara untuk interview ataupun menemu ramah puan sebagai person in charge. Yang pertama, kami mohon jika dibenarkan untuk kami datang buat lawatan ke syarikat tuan dan bertanyakan soalan secara terus. Ataupun tuan boleh pilih untuk kita bersemuka di dalam online secara Google Meet, secara Zoom, kami temu ramah supaya kami dapat ilmu dengan lebih jelas, supaya kami dapat belajar direct ilmu daripada tuan dengan cara berhadapan. Okay? Ataupun dan kamu semua cakap yang ketiga, ataupun kami bersedia menerima apa saja cara untuk tuan memberikan maklumat kepada kami. Ini cara yang betul. So, nampak ya, dia ada 3 dekat situ. Yang pertama, kita minta untuk datang syarikat dia. Okay? Kalau dibenarkan, kalau polis benarkan, atau uruskan surat apa semua, kalau boleh dibenarkan rentas negeri, maka pergi untuk company ni. Dengan syarat diberi kebenaran untuk kita sebagai penemu ramah untuk datang ke company dia. Okay? Yang kedua, kita minta, kalau tak dapat, kita minta supaya kita dapat laksanakan meeting ataupun interview tersebut di dalam Google Meet ataupun Zoom. Mana-mana medium yang digunakan, yang penting matlamat tercapai, iaitu ada two-way communication. Okay? Yang ketiga, barulah kita cakap dekat dia, jika tuan tak keberatan, kami boleh menerima apa saja jenis cara untuk kami mendapatkan maklum. Okay, barulah yang ketiga ni, dia tiba-tiba dia kata, tak apalah, saya prefer untuk awak bagi soalan dalam WhatsApp, kemudian saya jawab dalam bentuk voice note contoh. Ataupun saya akan jawab dalam bentuk ayat di dalam WhatsApp sahaja. Okay, nampak tak cara ni? Inilah cara yang formal, yang orang dengar pun orang sejuk hati. Orang dengar pun orang kata, bagus pelajar-pelajar kita ni. Bagus mereka ni nak betul-betul ikhlas nak ambil ilmu daripada kita. Saya cakap lagi sekali ya, kita nak ambil ilmu dengan orang, kita tak bayar dia apa-apa tau. Orang yang kita nak jumpa ni. Okay? Sedangkan awak tahu, diorang bercakap, diorang berfikir tu semua menggunakan akal, menggunakan tenaga, menggunakan masa mereka. Jadi mereka perlu dihargai sedikit, okay, dengan cara awak
tunjukkan cara kita, formal kita dengan cara yang beradab. So itu cara yang saya tunjukkan. So mohon guna cara ni, susun ayat cantik-cantik di dalam WhatsApp ataupun awak nak direct call pun tak apa, tapi ada orang kata SOP dia, ada dia punya awak dah tulis siap-siap apa yang awak nak cakap pada tu. Okey? Kerana bukan cara kita, Assalamualaikum, kami dari sini nak mohon jawab soalan daripada uh, kami interview. Soalan-soalan seperti berikut. Terus kita bagi soalan. Saya nak tanya, kalau kita sebagai pegawai satu hari nanti, okay, ada orang nak tanya soalan macam tu. Okay? Sebagai orang yang biasa, apa perasaan kita? Okay? Okay, lupakan. Ada orang yang tak kisah. Dia tak kisah. Okay? Rezeki lah pada kita. Dia pun kata tak apalah, saya nak jawab guna WhatsApp saja. Kita call saja. Okay? Tak ada masalah. Rezeki pada awak. Tapi, saya nak awak belajar sesuatu iaitu, kalau dia nak buat secara formal, dia nak buat macam ni, adakah benda tu benda yang sia-sia? Itu bukan benda yang sia-sia. Benda tu ada manfaat dia. Dia sebenarnya dah berpengalaman daripada awak. Mungkin dia telah lalui benda yang sama. Dia tak nak awak buat benda yang awak sedang buat sekarang ni. Iaitu mungkin cara yang tidak formal. Jadi dia nak awak ni belajar sesuatu. Dia nak formalkan interview tersebut, jumpa secara berhadapan, kerana itu adalah cara orang menuntut ilmu. Kita tak boleh kata tidak. Cara orang nak menuntut ilmu macam mana? Kita cara dengan cikgu macam mana? Ha? Cara kita dengan cikgu, kalau dekat college macam mana? Kan? Berhadapan, ada two ways communication. Walaupun dekat PKP sekarang ni kita kata terbatas, tak boleh nak buat benda macam tu. Tetapi yang nak disebutkan ialah itulah cara kita nak belajar. Okay? Kita tunjukkan kesungguhan kita. Lepas tu saya kata kita ikut cara orang. Kita masuk gaya dengan orang, kita ikut gaya orang. Tak boleh ikut sendiri. Okay? Mungkin sekarang awak rasa benda ni tak penting. Tak apa. Saya tak kisah. Cuma kalau awak belajar daripada sekarang, masuk industri, masuk alam pekerjaan, masuk alam sebenar yang bukan alam belajar sekarang, awak akan hadapi benda ni dengan mudah. So tak ada masalah dari segi komunikasi dengan orang, tak ada masalah cara yang tak betul digunakan. Awak benda ni semua belajar. Okay? Kita akan belajar. Wallahu alam. Saya minta maaf jika ada sesiapa yang rasa ataupun apa-apa saja. Sepatutnya awak faham apa yang saya cakap ni. Pada sesiapa yang masih lagi tak faham cara untuk kita treat orang, kita interview tu, maka boleh PM saya. Jangan buat benda yang orang kata yang tak necessary, tak sesuai. Okay? Boleh PM saya, sama-sama belajar. Saya boleh tunjukkan cara yang betul. Okay? Sebab dalam ilmu kita belajar nak keberkatan, itu yang paling penting. Bila berkat, ilmu tu akan lekat dalam diri kita. Bila tak berkat, awak pandai macam mana pun, awak dekan ke, awak 3.5 ke atas ke, belum tentu awak boleh ingat ilmu. Kita kalau nak cerita tentang keberkatan ilmu, insya-Allah. Okay? So, saya harap jelas yang itu. Jangan lagi ada yang mungkin salah cara, okay? Sebab saya sendiri terima ramai komplain daripada kawan-kawan saya yang mereka ni terima soalan-soalan untuk ditanyakan tentang interview. Cumanya cara pelajar ni agak kurang baik. Okay? Saya tak sebut tak beradab ke apa, tak ada. Cuma kurang baik. Okay? Di mana kalau kita jaga benda ni, maka ilmu akan datang dengan mudah. Itu akan diberkati. Kita akan mudah hadapi apa saja tugasan yang diberikan, insya-Allah.
okey. So pastikan jangan lupa cara yang betul untuk kita menghadapi orang lain, orang industri di luar sana, insya-Allah. Okey. Wallahu alam, sekali lagi saya minta maaf kalau ada tersalah cakap, tapi saya tak nak apa-apa daripada antum semua. Saya nak antum mengambil iktibar daripada orang yang yang lebih dahulu ataupun yang lebih tahu daripada kita. Okey. Saya bagikan peringatan ni kerana sebagai seorang Islam, peringatan itu disebutkan dalam Quran, sungguhnya peringatan itu amat-amatlah penting kepada orang mukmin, kepada orang Islam. Okey? Peringatan itu penting. Dia mengingatkan diri kita. Dia yakni muhaddath. Maksudnya dia selalu refresh diri kita. Okey, supaya kita tak lupa. So, habis sebab itu, saya harap tak ada lagi isu. Gunakan cara yang saya bagi supaya benda ni dapat berjalan dengan baik, insya-Allah. Okey? Uh, Sekian untuk tugasan dan assignment. Saya harap tak ada masalah dah. Please tanya jika tak tahu. Tak salah orang yang bertanya ni. Okay? Sama juga bila dah masuk industri nanti, orang yang tak tahu ni dia bertanya, ada siapa nak marah dia. Okay? Betul-betul dia, kalau betul-betul dia tak tahu, dia nak confirmation, dia kena tanya. Itulah adab orang yang nak belajar. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. So, kita teruskan kepada pengajian kita, iaitu bab 2 pengurusan operasi ibadah haji dan umrah. Bismillah. Okey, dalam bab 2 ni, kalau kita tengok, um, dia sedikit berbeza dengan bab 1, yang mana bab 1 kita banyak belajar tentang teori. Okay? Yang ni kita nak belajar tentang operasi, pengendalian operasi umrah dan persediaan agensi pelancongan di tanah air. Okey? Bermaknanya dekat sini kita dah masuk kepada operasi yang mana apa yang dilakukan oleh travel agency. Apa peranan travel agency ataupun organisasi, kita sebut sebagai organisasi ataupun syarikat, apa peranan dia dalam teruskan operasi umrah dan persediaan agensi tersebut di tanah air. Dan kita nak tahu apa yang diperlukan, yang perlu dilakukan oleh jemaah itu sendiri ataupun customer ataupun pelanggan itu sendiri. Apa peranan dia? Apa yang perlu dia sediakan? So, setiap daripada golongan-golongan ini dia akan memberi peranan yang masing-masing dan akan membantu memudahkan kendalian operasi umrah. Okey? Sama ada di tanah air ataupun di Saudi nanti. Okey? Saya akan masuk daripada awal supaya semua orang dapat rujukan semula yang lebih lengkap, dan insya-Allah dia akan terbagi kepada dua. Okey? Kendalian operasi umrah dan persediaan agensi pelancongan di tanah air ni. Dan bab 3 nanti dia akan masuk kepada bab pengurusan operasi di tanah haram pula, insya-Allah. Okey. Baik, bismillah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. InsyaAllah masuk pada slide yang seterusnya. Ini adalah contoh pendaftaran bakal jemaah yang akan pergi umrah lah. Okay. Kalau kita tengok dekat dalam ni, dia ada tulis dekat sini, sekejap. Dia tulis dekat sini, pilgrim check. Okay, pilgrim check. Buanglah bahasa Inggerisnya. Okay. So, dekat sini di requirement dia adalah my card, nationality, ada kat sini number IC dia. So, kita akan check registration. Okay. Page yang saya tunjukkan dekat kamu semua ni, yang sekarang ni, apa dia sebenarnya page ni? Ini adalah website untuk kita check jemaah yang akan kita uruskan di bawah pengendalian kita sebagai syarikat lah. Okay.
So setiap jemaah akan melalui syarikat untuk pengurusan pendaftaran jemaah. Okey. So dekat mana ada benda ni? Itu yang saya nak tunjukkan. Kalau kita tengok kat sini dia ada tulis nama Muhammad Ammar bin Muhammad Aziz Tawif. Contoh ini adalah contoh. Dan ada dia punya nombor my card. Dia ada package. Package ialah sebentar saya akan terangkan. Lepas tu dia ada tarikh dibaca dia. Ini adalah penting. Semua maklumat ni akan kita isikan untuk setiap jemaah tu. Bermakna sebelum tu awal safar Etihad Oktober November ni ialah apa dia ni? Ini adalah nama syarikat muassasah yang akan menguruskan perjalanan di Arab Saudi nanti. Okay? So ada Ziwar al-Masyair, ada Ma'ad, Ma'ad apa yang nama dia? Ma'ad Travel tu dia punya muassasah dia. Ma'ad juga, okay, Ma'ad lah, ada Ma'ad, Ziwar al-Masyair, ada macam-macam syarikat Arab yang kita akan pilih sebagai, kita syarikat di Malaysia akan pilih satu daripada muassasah-muassasah ini akan bertanggungjawab terhadap jemaah kita bila jemaah kita berada di Saudi atau di Tanah Haram. So, ini yang perlu ada nama, my card, package daripada siapa iaitu syarikat muassasah dan dibaca. Dekat mana nak dapat daftaran yang seperti ini? Ini adalah contoh. So, kita akan dapat pendaftaran seperti ini di macam ni saya tunjuk tadi. So, boleh dapat di website ni. Website ni. Okay. Website ni diberi nama Bab Al-Umrah. Okay. Bab Al-Umrah. Bab Al-Umrah. Okay. So, website inilah yang akan digunakan oleh setiap syarikat di Malaysia, okay, ataupun syarikat negara mana-mana lah. Okay. Ialah yang website ini yang akan mengesahkan perjalanan jemaah tu nanti, okay, melalui website ini. So setiap syarikat daripada Malaysia, syarikat kita, organisasi kita, dia ada setiap syarikat mempunyai username, password yang berbeza-beza. Mempunyai login ID sendiri. Okay, setiap syarikat mempunyai login ID sendiri. So yang kita akan pilih musim 1442 ataupun apa, ataupun 1443 ke, dan kita akan login. So bila login, segala detail yang kita tunjukkan tadi akan tertera di dalam ni lah. Okay. So sebelum tu kita akan dah uruskan semua visa jemaah, dah uruskan dia punya pasport, semua dah ready. Dia punya bas, dia punya hotel, semua dah ada. Okay. So baru akan dicek dekat dalam ni dah nak periksa sama ada nama tersebut wujud ataupun. Okay. So boleh nampak Babul Umrah ni adalah satu syarikat yang dikelolakan oleh ataupun website yang dikelolakan oleh Kerajaan Arab Saudi lah. Semua orang akan masuk melalui website yang sama untuk mengesahkan jemaah mereka punya detail, punya muassasah dan sebagainya. Okay, melalui website ini. Okay, boleh nampak gambaran sekarang. Setakat ni saya harap faham apa yang saya sebutkan, insyaAllah. Okay. Kita pergi kepada slide yang seterusnya, iaitu visa umrah. Okay. So, visa umrah adalah dipertanggungjawabkan bagi setiap jemaah, okay, untuk menyediakan setiap dokumen yang diperlukan di dalam permohonan visa umrah. Okay. So, saya nak clearkan dulu, takut ada yang tersilap. Pasport adalah pasport. Visa adalah visa. Okay. Pasport adalah buku yang warna merah. Kalau orang Malaysia warna merah, kalau orang Saudi warna hitam. Kalau orang Yaman warna hijau pekat. Contoh. Macam tu. Okay. So visa, so pasport adalah pasport. Kalau nak tahu warna negara lain, sila Google sendiri. So pasport adalah satu buku. Kalau yang Malaysia warna merah, yang digunakan untuk pergerakan kita keluar ataupun
ke mana-mana negara dekat dekat dunia ni. Okay? Kita kena ada pasport. Dan visa bergantung kepada negara. Ada setengah negara, Malaysia tak perlukan visa, kita tak perlukan visa untuk masuk negara tu. Ada setengah negara perlu kepada visa. Seperti Arab Saudi, kita perlu kepada visa umrah. Okay? Baik. So, visa adalah perkara yang berbeza. Bandingkan dengan pasport, visa adalah satu kebenaran masuk ataupun daftaran yang diperlukan untuk benarkan seseorang itu masuk masuk ke dalam sesebuah negara. Okay, visa adalah perkara yang berbeza. So visa ni juga adalah perkara yang mustahak. Actually dua-dua mustahak. Ini yang penting. Visa ni lah benda yang rumit yang melibatkan kedua-dua belah pihak negara Malaysia dan Arab Saudi. So adalah dipertanggungjawabkan bagi setiap jemaah menyediakan setiap dokumen yang diperlukan di dalam permohonan visa umrah. Siapa yang nak requirement ni? Kerajaan Arab Saudi. Apa yang diperlukan, saya akan ceritakan nanti. So, pihak agensi hanya menjadi perantara permohonan dan kelulusan adalah tertakluk sepenuhnya kepada pihak berkuasa Arab Saudi. Okay. So, nampak tak ada 3 golongan dekat sini yang terlibat. Yang pertama adalah jemaah sendiri yang perlu menyediakan setiap dokumen. Kemudian ada pihak agensi. Siapa pihak agensi? Organisasi lah, syarikat lah. Kita lah. Awak semua kerja di syarikat pengurusan syarikat travel haji dan umrah nanti. Okay. So pihak agensi akan menjadi perantara sahaja. Kita yang tolong mohonkan, kita yang tolong selesaikan dokumen, kita yang tolong cop dokumen, atau bukan kita je yang cop dokumen, kita yang tolong sahkan, tolong hantarkan dokumen tadi melalui perantaraan pihak agensi kepada syarikat ataupun pihak berkuasa di Arab Saudi. So, apa-apa yang terjadi sekalipun, kelulusan tertakluk pada pihak Arab Saudi. So, kita tawakkalna ala Allah, submit dokumen. Jika tak lepas, itu adalah kerana sangkut di pihak Arab Saudi lah. So, apa kita perlu buat? Kita perlu ambil semula dokumen, melakukan pembetulan, membuat penukaran kepada dokumen-dokumen yang salah, mungkin tidak lengkap dan sebagainya, pada detail yang salah, mungkin salah ejaan dan sebagainya. So, itu adalah tanggungjawab masing-masing dalam menguruskan visa umrah. Okay? Setakat ni faham InsyaAllah. Right? So, kita terus lagi kepada slide yang seterusnya iaitu visa umrah. Okay? Yang pertama sekali, requirement yang diperlukan adalah, of course, jemaah itu seorang dewasa ke, seorang bawah 18 tahun ke, kalau perempuan bawah 45 tahun ke, seorang bayi sekalipun dia kena ada pasport antarabangsa. Okay? Kena ada pasport lah untuk keluar negara. Kalau dulu zaman-zaman kerajaan Islam dulu, mungkin tak adalah sistem yang macam ni. Sistem yang ni diperkenalkan oleh orang barat sendiri. Itu semua menjadi satu requirement, satu keperluan. Necessary dah. Ni. So, pertama ialah pasport yang sah selama 6 bulan dari tarikh berangkat dengan at least 6 muka surat kosong. Sediakan pasport sekurang-kurangnya 6 bulan lebih awal. Okay? So, maksudnya kalau awak semua pergi pada bulan Januari, okay, so pastikan visa awak tu sah sehingga 6 bulan ke depan, iaitu bulan Julai. Lebih daripada tu adalah lebih baik. Okay? So, kalau nak pergi bulan 1, ya. So, kalau in case kita nak pergi bulan 1, tiba-tiba pasport kita hidup sampai bulan 3 sahaja. So, boleh ke pergi? Jawapannya tak boleh. Okay? Bolehlah sebab takkan diluluskan kita punya visa umrah. Baik.
So dekat mana nak buat pasport ni? Pasport buat dekat Jabatan Pendaftaran Negara lah, JPN. Ya, mana-mana cawangan ataupun isi di stop center dan sebagainya. Okay. So, poin yang untuk pasport adalah perlu pada pasport yang lebih tempohnya daripada 6 bulan. Biasa orang renew pasport ni 5 tahun terus. Bayar RM90 kot. Okay. Kurang macam tu lah. Okay, dan biasanya kalau nak ada dulu berlaku kisah ataupun situasi di mana orang ni dia nak pergi umrah setahun tu dalam masa 2 kali. Okay. So, apa yang dia perlu buat, visa dia kena mohon baru. Itu tak ada masalah, cuma pasport tadi. Okay, kebanyakan orang yang nak pergi 2 kali, Masya Allah dia rezeki Allah Ta'ala bagi lebih. Nak pergi kali kedua pada tahun yang sama, apa yang dia perlu buat ialah dia perlu renew visa dia. Renew pasport dia. Okay. Benda tu compulsory, maksudnya tak boleh masuk secara 2 kali. Kalau ikut kepada Kerajaan Arab Saudi pada ketika itu, tak boleh masuk lebih daripada sekali dalam setahun. Sebab dia nak limitkan, bagi chance pada orang lain. Tapi apabila Kerajaan Malaysia cuba membantu, kita dapati caranya adalah dengan buat macam mana? Caranya adalah dengan kita renew pasport tersebut. Apabila kita renew pasport tersebut, kita dapati pasport tu akan jadi kosong lah. So, bila apply pada Kerajaan Arab Saudi, ternyata boleh pergi lagi sekali pada tahun yang sama. So, kita dah come out dengan satu penyelesaian dekat situ, iaitu renew pasport bagi orang yang nak buat umrah kali kedua pada tahun yang sama. Dapatlah satu penyelesaian kat situ. Orang yang rezeki dia Masya Allah lebih, Allah Ta'ala bagi, dia nak pergi, dah pergi sekali pada bulan 10 contohnya, bulan 11 dia nak pergi lagi sekali. Rezeki Allah Ta'ala. Sekali dengan cara new pasport pada ketika kedua. Yang cerita ni 2019. Okay. Dengan cara renew pasport. Mungkin berubah situasi ni. Okay. Mungkin pihak Arab Saudi akan mengubah ketetapan ni, kita tak tahu. So, benda ni sentiasa berubah dan haruslah diupdate lah. Okay. Setakat ni masih sama lagi. Okay. Boleh renew pasport untuk pergi kali kedua dalam tahun yang sama. Itu jugalah kalau dia nak pergi kali ketiga, renew saja pasport di Jabatan Pendaftaran. Okay. Yang kedua adalah gambar untuk visa umrah. Okay. Kena ada gambar pasport. Gambar pasport. Gambar keping yang kecil tu. So, dekat sini tulis gambar untuk visa umrah 4 keping bersaiz 4x6 berlatar belakang putih dan saiz muka 80%. Okay. So, saiz 4x6 berlatar belakang putih ni apa? Gambar pasport lah. Gambar kecil yang kita buat. Nak daftar, buat resume, gambar tu kan. Yang penting, dia kena berlatar belakangkan warna putih. Itu adalah yang terbaru. Okay. Lebih kurang 3-4 tahun lepas, memang latar belakang dia kena warna putih. Kalau mengikut requirement international. Okay. Dan saiz muka kenalah 80%. Kalau muka macam yang gemuk macam saya ni, so tak payah nak adjust lah. Memang dah, dia akan jadi 80%. Kan? Baik. So, saiz muka tu akan di-adjust lah nanti. Biasanya orang kedai dia tahulah macam mana nak ambil gambar. Baik. So, lelaki dia tak boleh pakai songkok, tak boleh pakai kopiah, okay? Tak ada boleh pakai cermin mata, dan wanita tidak boleh memakai aksesori tudung. Okay? Tudung hitam je biasanya pakai. Tu ambil gambar visa ni insya-Allah. Baik. So, ada dulu orang komplain, Ustaz, boleh je gambar belakang warna biru sampai bergaduh-gaduh dengan pihak agensi. Kita kata dah tak boleh. Okay? Tu dia pergi mungkin tahun 2008, 2009. Boleh, tak ada masalah. So, bila requirement ni diperlukan kepada syarikat agensi, so kita kena ikutlah. Kalau tak lulus nanti, mak ni akan marah kita juga. So, apa yang sebenarnya terjadi kat sini ialah penyampaian maklumat. Okay? Jangan kita bagi saja.
Tapi bila orang tanya, kita tak dapat jawab dengan betul. Tak jawab poin yang patut kita jawab. So, kalau gambar ni jadi isu, dia nak juga bagi warna biru, latar belakang biru. Kita terangkan dekat dia. Ini soft skill So, terang kat dia, Encik, latar belakang warna biru memang dibenarkan. Tetapi itu adalah tahun yang contoh. Sekarang dah tak dibenarkan lagi sebab ini adalah requirement international. So, setiap permohonan mestilah latar belakangkan gambar warna putih. Bukan apa, kadang-kadang diorang ni nak jimat. Dulu ada simpan yang lama-lama punya, muka pun tak nampak tua ke apa ke. So, dia nak pakai yang lama-lama warna biru. Jawapannya lah adalah tidak boleh. Okay? So, terangkan lagi pada mereka bahawa jika kita apply juga ni, Encik, maka tak dapatlah kita pergi ni. Sebab kami punya pengalaman kalau apply juga, memang syarikat pihak berkuasa Arab Saudi akan reject permohonan dan kita akan kena buka. Lagilah buang masa. Encik pilih yang mana? So, bila penerangan tu betul, seorang akan faham. Bila faham, kerja kita akan jadi lebih mudah. Saya kata jangan lari daripada masalah, cuba hadapi masalah tu, come out dengan penyelesaian. Itulah cara. Dalam kehidupan kita pun sama. Okay? Jangan lari daripada masalah. Hadapi betul masalah. Okay? Kita selesaikan masalah kita. Kita akhiri apa yang telah kita mula. Dulu saya kerja, susah. Kan? Tapi sebab saya pilih kerja ni, siapa suruh saya pilih? So, bila saya pilih, saya kena buat betul-betul. Kena azam nak selesaikan masalah. Kena azam berani untuk kehadapan, berani untuk menyelesaikan masalah, berani come out dengan idea, berani memberi pendapat, berani beri penyelesaian, insyaAllah. Okay? Baik, yang seterusnya ialah ataupun surat suntikan meningococcal meningitis. Jadi sekali je sebut, tak boleh sebut banyak kali. So, itulah dia. Nama buku ni ialah meningococcal meningitis. ACYWS. Nama banyak panjang ni korang cuma anggap dia mewujud saja, tapi bukunya ialah warna kuning. Apa buku ni? Buku ni adalah suntikan vaksin. Okay, buku suntikan. Kalau tak silap saya, dia adalah vaksin lah. Okay. So, setiap jemaah yang pergi, dia perlu mendapatkan vaksin suntikan. Vaksin ni, kalau tak silap saya, ialah vaksin untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan MERS, MERS, Middle East Respiratory System, macam itulah. Maksudnya sakit yang Middle East punya penyakit. Biasanya MERS ni datang daripada unta. Okay? Sebab dekat tanah Arab dia banyak unta kan. Baik. So, kena ada buku surat ni. Okay? Dia adalah compulsory. Cumanya kadang-kadang mereka tak check kerajaan Arab Saudi. Okay? Dan kalau ikutkan buku ni dia tidak dimasukkan di dalam website untuk pendaftaran jemaah tu, Babul Umrah, dia tak masuk. Cuma dia akan check bila kita datang nanti. Bila kita dah sampai di airport, maka buku ni akan dicek, dia akan disemak. Baik. So, jemaah yang terlepas pandang, dia tidak mengambil suntikan ini. Okay. So, apa jadi? Setakat yang saya maklum, tidak ada perkara yang sehingga dia kena balik ke Malaysia semula. Tak adalah berlaku sampai begitu sekali. Yang ada cuma dia akan diletak diasingkan sekejap masa di airport. Dia akan maybe ditanya soalan dan sebagainya, dan dalam sedikit masa selepas itu, dalam beberapa minit, dia akan dilepaskan. Saya pun tak tahu apa prosedur yang dilakukan. Okay. So, kebanyakannya macam tu. Dan jemaah dah sampai, saya sebagai pengurus dah cek jemaah berapa orang, semua dah cukup belum. Tiba ada seorang lagi tak cukup. Sudah, kenapa tak cukup ni? So, dia berlaku macam tu, kita dah faham lah bahawa jemaah ni mungkin ditahan di dalam. Dia tak ada tertinggal dekat
tengah-tengah perjalanan ke kan, tertinggal terjatuh kat laut ke, tak ada. Dia cuma ada, cuma dia berada di tempat yang kita tak tahu. Dia kena tahan lah tu maksudnya. Kena tahan biasanya sebab buku suntikan ni ataupun mungkin dia ada bawa barang-barang yang tak sepatutnya. Kadang-kadang barang tu benda yang tak ada apa-apa pun. Tapi kena tahan sebab dia nak check dulu. Okay? Tak apalah orang kata sebagai satu satu yang benda yang biasa. Dia nak check, kita tunggulah. Kalau berlaku macam ni, apa penyelesaian dia sebagai ngurus dekat sana, kita kena tenangkan jemaah. Okay? Kita kena come out dengan, okay, mungkin bagi air dulu dekat jemaah. Okay, bagi tahu jemaah siapa nak pergi tandas, boleh pergi tandas dulu. Kita masih ada masa sementara menunggu jemaah yang belum keluar. Kita kena bagi penerangan. Sebab penting. Kadang-kadang jemaah ni ramai yang uh, dah tua-tua, maaf cakap lah. Maksudnya dia dah 5 series, 6 series, mereka macam tu kan. Jadi mereka kadang-kadang mereka marah. Bukan sebab apa, mereka penat. Okay? Jalan 8 jam di atas flight, kemudian sampai-sampai, bas tak jalan-jalan lagi. Kenapa bas tak jalan-jalan lagi ni? So dia tertanya-tanya, apa perlu kita buat? Kita perlulah beri penerangan. Penerangan ni sangatlah penting. Okay? Jadi bila kita berada di di situasi ataupun di circle kerja yang melibatkan orang lain, macam-macam ragam. So kena firm benda tu, beri penerangan supaya kita dapat tunggu orang tu dengan relax dan jemaah pun dapat relax. Okay? Okay, right. So jelas kena ada buku suntikan, vaksin, mengelakkan penyakit MERS, Middle East Respiratory System problem, macam itulah, mengelakkan daripada sakit tersebut. Baik, yang keempat ialah dokumen sokongan wajib disediakan ikut keperluan. Yang saya cakap tadi ya. Okay? Dokumen sokongan dia depends kepada orang itu. Okay? Sebagai seorang perempuan yang dah berkahwin, apa requirement sijil yang dokumen yang diperlukan, perlu dia sediakan. Sebagai seorang perempuan yang bawah 45 tahun nak pergi dengan bapa tiri, apa yang perlu disediakan. Sebagai seorang anak perempuan yang nak pergi dengan mahram yang lain, apa yang perlu disediakan, letter of concern daripada bapa dia sebagainya. Okay, boleh faham ya tu? So setiap orang mempunyai dokumen yang berbeza. Requirement adalah is different. Requirement adalah berbeza. Okay? Dari segi itulah. Kalau orang yang dah bernikah, dah kahwin, perempuan, dia tak perlukan kepada sijil lahir. Tapi depends juga dia nak pergi dengan mahram dia siapa. Nak pergi dengan ayah dia ke, dia nak pergi dengan pakcik dia ke. So sijil nikah diperlukan, sijil lahir mungkin tak diperlukan. Okay? Hakadha. Faham tak? So dia, kalau seorang tu belum berkahwin, dia tak perlukan sijil nikah. LOC tak boleh daripada suami dia. Suami mana pula kan? So sijil lahir dan diperlukan letter of concern daripada ayah dia sebagai contoh. Okay? So itulah dia antara benda yang diperlukan untuk pengurusan visa umrah. Baik? Dan ini adalah kata satu benda yang compulsory. Tak ada kata kompromi lah. Mesti setiap daripada perkara ini perlu disediakan mengikut keperluan, insya-Allah. Okay. Seterusnya ialah dokumen sokongan visa umrah. Right? Sokongan visa umrah. So ini adalah kita masuk kepada bab yang di mana dokumen sokongan ini diperlukan kepada siapa. Okay? Sebelum ni kita dah sebut secara sepintas lalu, tapi hari ni kita nak detailkan dokumen sokongan visa umrah ni, siapa yang perlukan dokumen sokongan ini. Okay? Yang pertama ialah wanita bawah 45 tahun.
Okey. Yang kedua ialah lelaki bawah 18 tahun. Jadi, bagi kedua-dua golongan ini, mereka adalah orang yang memerlukan kepada mahram untuk travel, untuk musafir. Keperlukan kepada mahram. Baik, jadi kita pergi kepada yang pertama iaitu sijil nikah. Alright? Sijil nikah bawah untuk orang yang bawah 45 tahun yang sudah berkahwin. Okey? Orang yang sudah berkahwin dia kena ada sijil nikah dia yang telah dicop Jabatan Agama Negeri, Jabatan Agama Islam Negeri. Selangor ke JAIS, Pahang ke JAID, Nada, COP. Okay. Dan Wisma Putra. Wisma Putra ni sekali lagi saya ingatkan, pada yang first time dengar, Wisma Putra adalah pengesah pada segala dokumen yang kita ada. Okay. Tapi setiap dokumen itu diperlukan pengesahan lain. Contohnya, sijil nikah perlukan pengesahan daripada Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Contohnya sijil lahir diperlukan kepada COP Jabatan Pendaftaran Negara. So, bila tak ada COP ni, sijil nikah ataupun sijil lahir ataupun letter of consent ni, bila tak ada COP-COP dia, Wisma Putra takkan COP. Faham tak? Saya faham sekali lagi saya ulang. So, sijil nikah diperlukan kepada COP Jabatan Agama Islam negeri masing-masing. Contoh yang kedua, sijil lahir diperlukan kepada COP Jabatan Pendaftaran Negara. Dan COP-COP ini kalau tak ada, akhir sekali Wisma Putra sebagai orang yang berautoriti, mereka tidak akan COP dokumen ini. Okey? Kerana tak ada yang mengesahkannya terlebih awal. Tetapi, kalau kita ada COP Jabatan Agama Negeri settle untuk sijil nikah, untuk sijil lahir, kita ada COP Jabatan Pendaftaran Negara settle, letter of consent, kita ada COP daripada Suruhjaya Sumpah dan konsulat dan sebagainya, tak ada sekalipun. Kalau tak ada COP Wisma Putra, maka nothing. Tak boleh buat apa-apa pun dengan dokumen. Jadi kedua-dua COP ini memberi peranan yang amat penting lah, terutama Wisma Putra. Okay? Dialah yang akan menentukan dokumen kita ni layak dihantar ke ataupun tak layak dihantar. Okay? So, yang pertama ialah sijil nikah bagi orang yang bawah 45 tahun kerana diperlukan mahram. Walaupun dia sudah berkahwin, maksudnya dia nak pergi dengan orang lain ataupun dia nak pergi dengan suami dia pun, dia kena ada sijil nikah ni. Bukan. Kalau dia nak pergi dengan suami dia, dia tak perlukanlah. Okay? Dia perlukan sijil nikah tapi letter of consent dia tak perlu sebab suami dia adalah dia punya mahram tu sendiri. Okay? Yang kedua ialah sijil lahir. Okay, salinan sijil lahir bagi wanita bawah 45 tahun dan lelaki bawah 18 tahun yang bermahramkan bapa. Okay? Yang ini kena ada COP JPN dan Wisma Putra. Right? Sama macam tadi, sijil nikah sebagai suami isteri, dia perlu adalah sijil nikah. Cumanya tak perlu letter of consent. Sama juga dengan sijil lahir. Sijil lahir bagi wanita 45 tahun ke bawah diperlukan. Kenapa 45 tahun ke atas tak diperlukan? Sebab dia tak perlu kepada mahram. Lagi soalan, kenapa lelaki bawah 18 tahun diperlukan sijil lahir? Kerana dia perlukan mahram. Kalau dia 18 tahun ke atas, dia perlukan pada sijil lahir ni tak? Dia tak perlu kerana dia tak perlu bermahram sebab umur dia dah 18 tahun. So, ini adalah orang yang pergi bersama bapa dia. So, dia perlukan kepada sijil lahir. Faham di situ? Okay. So, yang ketiga ialah letter of concern. Letter of concern perlu disediakan bagi jemaah bukan warga negara Malaysia dan untuk wanita yang bawah 45 tahun yang bermahramkan dengan adik-beradik lelaki atas 18 tahun, pakcik dan datuk sebelah bapa yang lebih utama. Okay, letter of consent ni diperlukan. Okay, bagi jemaah
warga negara yang bukan warga negara Malaysia, okey, dan untuk wanita yang bawah 45 tahun yang bermahramkan dengan adik-beradik lelaki atas 18 tahun atau pakcik dia, okey, atau datuk sebelah bapa dia. So kalau puan ni tadi dia pergi dengan ayah dia, dia tak perlu letter of consent dah lah. Okey? Yang ni kes kalau dia tak ada ayah dah. Faham? So dia dah tak ada ayah, dia nak pergi dengan abang, nak pergi dengan ataupun dia ada ayah lagi, okey, ada ayah cuma dia nak pergi dengan adik lelaki dia. So letter of consent diperlukan daripada ayah dia. Okey? Ataupun dia nak pergi dengan pakcik dia. So diperlukan letter of consent. Dan datuk sebelah bapa dia. Okey, tak kira lah dia pergi dengan siapa sebagai mahram dia. So letter of consent ni adalah dia kata orang yang memberi kebenaran supaya dia dapat pergi bersama mahram yang lain. Faham kat situ? Okey. Contoh kita ambil satu nama Aina contohnya. Aina nama dia. Okay, Aina ni dia nak pergi umrah dengan dia nak pergi umrah, sorry, ada gangguan. Biasalah sebab rumah tepi jalan. So dia ada banyak gangguan sikit. Minta maaf, okey. So Aina ni tadi dia nak pergi umrah dengan kita kata contoh dengan pakcik dia. Okey. Ya, Aina boleh pergi dengan pakcik sebelah bapa dia. Dia bagi situasi contoh sebab ayah dia sakit kita kata. Ataupun ayah dia belum dapat rezeki untuk pergi. So dia pergi dengan pakcik dia. Tapi Aina yang 45 tahun ke bawah ni tadi dia perlu mendapatkan letter of consent daripada ayah dia. Itu sebagai orang kata pengenalan dulu supaya korang faham apa itu letter of consent. So dia perlu Aina perlu dapatkan kebenaran letter of consent daripada ayah dia yang memaklumkan bahawa ayah dia memberi kebenaran pada mahram dia iaitu pakcik dia dan mani dia melaksanakan itu letter of consent. Okay? Boleh faham dah? Saya rasa simple saja letter of consent ni. Dia adalah satu surat yang diperlukan untuk seseorang melaksanakan umrah, surat kebenaran untuk seseorang melaksanakan umrah dengan mahram yang lain. Boleh faham Baik, insya-Allah. Okey, sebelum kita teruskan, kita akan take file dulu. Okey, saya take file sekejap. Semua boleh rehat-rehat dulu. Alright. Dan jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Okey, rehat-rehat dulu.
Sekejap, saya nak um, sambung plug point untuk saya punya PC. Saya punya laptop dah tak ada bateri. Sekejap Okay, baik. Pelajar sekalian, insyaAllah kita sambung dulu kita punya uh, kelas pada kali ini. Sambung dengan slide yang seterusnya. Tadi slide yang ini. Dan kita pergi pada slide yang seterusnya. Saya terangkan satu-satu supaya kita dapat review balik. Okay, bendanya adalah benda yang sama daripada yang tadi tu. Cuma ni penerangan yang lebih detail. Iaitu yang pertama sekali kita akan sentuh tentang wanita bawah 45 tahun dan lelaki bawah 18 tahun yang pergi bersama mahram dia. Alright? Okay. Apa yang diperlukan? Yang pertama ialah salinan sijil nikah bagi wanita yang sudah berkahwin. Okay? So, dia kena ada sijil nikah lah. Right? Bagi yang sudah berkahwin. Sijil nikah dengan suami dia lah. Takkan nikah dengan suami orang lain pula. Kan? So, bagi wanita yang kedua, bagi wanita yang berumur bawah 45 tahun dan lelaki bawah 18 tahun yang bermahramkan bapa, right? Dia kena ada salinan sijil lahir. Right? Salinan sijil lahir dia yang ada COP JPN dan Wisma Putra. Kenapa sijil lahir? Ialah nak mengesahkan dia adalah anak kepada bapa dia. Okay. So yang ketiga, bagi wanita yang bermahramkan adik-beradik lelaki kandung. So adik lelaki kandung dia tadi mestilah berumur 18 tahun ke atas lah, kan? Barulah dia boleh jadi mahram. Apa yang diperlukan? Salinan kad pengenalan adik-beradik lelaki tadi, okay? Dan salinan sijil lahir kedua-duanya yang perlu kepada COP JPN dan Wisma Putra. Kenapa kena ada sijil lahir kedua-duanya? Nak verify lah diorang ni adik-beradik ke tidak. Alright? Lepas tu kena ada letter of concern daripada bapa kandung dia. Okay? Ataupun adik-beradik kandung dia. Ataupun suami dia. Ataupun bapa saudara dia sebelah bapa. So ikut situasi lah. Okay? Dalam situasi ni kita boleh katakan dia pergi dengan adik-beradik lelaki dia yang dah 18 tahun ke atas, tapi ayah dia tak boleh pergi. So yang B ni menyatakan bahawa letter of consent daripada bapa kandung dia. So orang yang membenarkan, sebut dah tadi kan, letter of consent ialah orang yang membenarkan si perempuan tadi ataupun wanita tadi yang pergi bersama mahram dia. So siapa yang membenarkan? Mestilah bapa kandung dia. Kalau dia tak ada bapa kandung dia, adik-beradik kandung dia yang lain. Okay, kalau dia dah berkahwin daripada suami dia. Right? So kalau dia nak pergi dengan adik lelaki dia, so suami dia tak dapat ikut, so suami dia lah yang kena keluarkan letter of consent. Right? Kalau dia belum berkahwin daripada bapa dia, itulah seterusnya. Kalau bapa dia dah meninggal, kita akan sebut lagi. So memang kena ada surat kematian bapa dia lah. Okay? So yang C seterusnya kebenaran abang atau adik lelaki yang 18 tahun ke atas. Okay? Salinan sijil lahir adik lelaki, adik-beradik kandung. So kebenaran tu mestilah macam saya kata tadi, perlu didapati ataupun
letter of consent tadi daripada adik-beradik dia yang 18 tahun ke atas lah. Right? Kalau dia kata dia pergi dengan adik-beradik kandung dia, so letter of consent kalau kata dia tak ada ayah, dia kena uh, dapat kebenaran daripada ataupun letter of consent daripada adik-beradik dia. Faham tak? Dia ingat kata dia pergi dengan abang dia. So, letter of consent dia perlulah dia ada daripada kebenaran. Letter of consent tadi perlulah diberikan oleh adik-beradik. Adik dia pula tadi pergi dengan abang. Abang mahram dia. Adik dia perlu keluarkan letter of consent. Yang mana kena ada salinan sijil lahir adik-beradik yang adik-beradik kandung tadi. Okey? Yang perempuan tadilah dan salinan sijil lahir dia. Right? Dan cop yang dokumen ni tadi perlulah dapat cop daripada Wisma Putra serta kad pengenalan ibu atau kebenaran suami jika dia dah kahwin. So kebenaran suami iaitu salinan sijil nikah. Kat mana nak verify dokumen ni? Iaitulah mendapatkan cop Jabatan Agama Islam Negeri dan dapat pengesahan Wisma Putra. Termasuk dia punya kad pengenalan suami pun kena cop Jabatan Agama Islam dan dapat pengesahan Wisma. Kita pergi kepada yang E, jika bapa kandung meninggal dunia, surat mati perlu disediakan. Okay? So, kenapa kita cakap tentang bapa kandung ni? Sebab dia adalah mahram yang pertama lah. Okay? So, letter of consent first kali perlu dikeluarkan daripada bapa dia. Kalau bapa dia dah meninggal, sertakan surat meninggal dia lah. Dan letter of consent barulah boleh daripada adik-beradik kandung dia, suami dan sebagainya. Okay? Bagi wanita yang bermahramkan anak lelaki, salinan sijil lahir anak lelaki tersebut. Okay? Bagi wanita yang bermahramkan anak lelaki, kena ada salinan sijil lahir anak lelaki tersebut. Right? Yang ada cop JPN dan Wisma Putra. Okay, kalau yang ini ialah bagi wanita yang bermahramkan anak lelaki, so anak lelaki dia tu kena 18 tahun dan ke atas lah. Right? Tak boleh lah 18 tahun ke bawah. Baik. So, pergi kepada yang ni ialah pergi bersama mahram. Yang ni termasuk pula kepada mahram bersama bapa tiri. Okay? Yang belum. Mahram bersama bapa tiri dalam kurungan yang belum berkahwin. Okay, dia yang pertama sekali diperlukan letter of consent daripada bapa kandung. Okay, contoh seorang perempuan yang berumur, kata umur dia 20 tahun. Okay, dia nak pergi bersama, dia belum berkahwin, dia nak pergi bersama ayah tiri dia. So apa dokumen dia yang dia perlukan ialah letter of consent LOC daripada bapa kandung dia ataupun adik-beradik lelaki kandung dia. Okay, yang mempunyai cop Suruhjaya Sumpah. Suruhjaya Sumpah so ini bukanlah JPN ataupun Jabatan Agama. Apa tu Suruhjaya Sumpah? Dia adalah Commissioner of Oath, iaitu Suruhjaya Sumpah. Yang penting dia adalah seorang Muslim lah. Ada je Suruhjaya Sumpah yang bukan Muslim. So pergi kepada Suruhjaya Sumpah mana-mana, dia nyatakan dia punya keinginan untuk pergi umrah. So letter of consent daripada bapa kandung ni tadi akan dicop di Suruhjaya Sumpah yang beragama Islam dan dapat cop Wisma Putra. Alright. So yang kedua, salinan kad pengenalan bapa kandung tadi. Nah ada. Kenapa di slash adik-beradik kandung ni? Sebab kalau kata bapa dia dah meninggal, okay, so lepas tu dia dekat poin nombor 5 ni, jika bapa kandung tiada meninggal, salinan sijil kematian kena ada. So macam tu je lah. So kenapa slash adik-beradik ni? Sebab kita tahu mahram bagi seorang perempuan adalah bapa kandung dia, kalau tak ada adik-beradik dia, kalau tak ada pakcik dia, kalau tak ada atuk dia yang sebelah lelaki. Right? Yang ketiga, salinan sijil lahir anak tiri. Salinan sijil lahir perempuan tadilah kena ada sertakan juga. So seterusnya salinan surat hak jagaan dari Mahkamah Syariah cop Wisma Putra. So bila
biasaannya bila dah keluarga yang macam sebegini, dia ada surat jagaan bagi anak surat hak jagaan bagi anak uh, yang duduk sekali dengan bapa tiri dia tadi. Alright? So ada surat jagaan ni mesti ada biasanya. Bila dah keluarga macam ni, dia akan ada satu surat hak jagaan daripada mahkamah. So, surat ni perlu dikopi dan dapatkan cop. Right. Jika bapa kandung tiada meninggal dunia, salinan sijil kematian perlulah disertakan. So, siapa yang akan bagi letter of consent ni tadi? Bila bapa dia dah meninggal? Ialah adik-beradik kandung lelaki dia dulu. Dan begitu seterusnya. Right? So, mengikut orang kata peringkat tadilah. Pas ayah, kalau tak ada, adik-beradik kandung. Kalau tak ada juga, pakcik dia dan sebagainya. Dan seterusnya. Okay? Yang penting kalau tak ada bapa kandung dah meninggal, kena ada salinan sijil kematian. Right? So, yang ini pula ialah mahram bersama bapa tiri. So, yang ni untuk orang yang dah berkahwin lah. Right? Kita katalah seorang perempuan berumur 34 tahun. Okay? Masih di bawah 45 tahun tu. So, dia kena ada letter of concern daripada suami dia. Kenapa suami dia tak pergi? Tak boleh lah. Adalah yang alasan dan sebagainya. Katakan tak boleh pergi daripada suami dia. Suami dia perlulah yang pertama, letter of concern dari suami. Okay? Ini normal lah. Sebab dia nak pergi dengan ayah tiri. Kemudian kena ada salinan sijil nikah perempuan ni tadi. Right? Yang telah dicop. So, semua ni kena tengok lah ya. Kadang-kadang saya baca, kadang saya tak baca. Semua requirement ada kat situ. Ini perlu kepada cop Jabatan Agama Islam Negeri lah. Okay. Ada yang mengatakan cop Jabatan Agama Islam Daerah pun dah boleh sebenarnya. Okay. Tak perlu sampai nak kena ke Jabatan Agama Islam Negeri. Dan yang ketiga ialah salinan kad pengenalan suami dia. Okay. Salinan kad pengenalan suami dia. Perlulah di-verify juga. Kemudian salinan sijil lahir anak tiri. Okey, salinan sijil lahir perempuan tadilah. Right? Dan jika suami tiada ataupun meninggal, salinan sijil kematian. Right? So, kalau dia tak ada letter of consent daripada suami dia, letter of consent daripada siapa? Daripada mahram dia lah. Okay? Pada bapa dia mungkin, ataupun daripada adik-beradik lelaki dia yang berumur 18 tahun ke atas, ataupun pakcik dia. Kata. Okay? InsyaAllah. So, setakat tu dulu untuk yang mahram bersama bapa tiri. Right. Kita pergi kepada next. Mahram bersama bapa saudara sebelah bapa. Ini normal kita tengok. Sekejap. So, mahram bersama kepada mahram bersama bapa saudara sebelah bapa. Memang kebiasaannya akan bapa saudara sebelah bapa lah. Kita akan ceritakan juga kalau bapa saudara sebelah mak boleh ke tidak. Dia boleh. Cuma kena ada dokumen yang payah sikit lah. Okay. Tak apa, kita pergi satu-satu dulu. Letter of consent daripada bapa kandung ataupun adik-beradik lelaki kandung. Bila dia nak pergi dengan pak saudara dia, okay, dia kena ada letter of consent daripada bapa kandung ataupun adik-beradik lelaki kandung. Right? Yang kita tahu kalau bapa dia dah tak ada, orang lain lah, iaitu adik-beradik lelaki kandung dia lah. Right? Saya harap setakat ni semua faham. Okay, apa tu letter of concern? Letter of concern ni dia ada dua nanti. Kita akan ceritakan kegunaan letter of concern yang kedua adalah untuk orang bukan warga negara. Dia nak pergi umrah, so dia perlukan kepada letter of concern untuk benarkan dia pergi umrah daripada Malaysia. Itu tujuan letter of concern yang kedua. Selain daripada memberi kebenaran kepada mahram dia untuk melaksanakan umrah dengan mahram yang lain. Right? So, perlu ada letter of concern dari bapa kandung ataupun adik-beradik lelaki kandung yang berumur 11 tahun ke atas.
Yang kedua, salinan sijil lahir anak, bapa kandung dan bapa saudara ataupun adik-beradik lelaki kandung. Okey. Ada tiga-tiga ni. Right? Jangan tanyalah saya kenapa. Sebab bukan tak ada jawapan. Jawapan ni lah dia nak verify lah. Okey, dia nak verify. Salinan sijil lahir anak, bapa kandung dan bapa saudara. Okey. Ataupun adik-beradik lelaki kandung. Sebagai dia punya, bergantung pada letter of consent tadi. Siapa dia punya penulis, pemberi kebenaran tu siapa. Right? So yang ketiga, salinan kad pengenalan bapa kandung pun adik-beradik kandung. Gantung kepada siapa yang menulis beri kebenaran daripada LOC tadi. Right? So kena ada salinan kad pengenalan juga. Yang keempat, jika bapa kandung tiada ataupun meninggal dunia, kena ada salinan sijil kematian. Alright? Faham setakat tu? Inilah requirement dia. Jika mahram bersama bapa saudara sebelah ibu, ibunya perlu pergi bersama memahramkan adik-beradik. Okey. Kalau dia nak pergi juga dengan mahram bersama bapa saudara pak saudara belah mak dia, boleh. Tetapi macam mana tu? Tapi ibunya perlu pergi sekali. Pergi sekali bersamalah untuk bermahramkan adik-beradik. Bermahramkan adik-beradik. So dekat sini dia kata okey, dia kena bila pergi dengan sebelah ibu dia tadi pun kena pergi menjadi mahram sebagai menjadi sebagai mahram kepada adik-beradik ni tadi. Alright? Dan memang benda tu macam compulsory, memang kena pergi. Kalau ikut pak saudara sebelah ibu. Okey? Memang ibu dia tadi kena pergi, tak boleh tak pergi. Tak boleh pergi dengan bapa saudara dia saja. Ibu dia kena ikut sekali. Faham yang tu? Kenaan mahram bersama bapa saudara sebelah bapa. So next, mahram bersama bapa angkat. Mana dia? Right ini. Mahram bersama bapa angkat. Okey. Yang bin dengan nama bapa angkat dia tadi. Ada yang bin dengan nama lain, jadi kita akan pergi. Mahram bersama bapa angkat, bin dengan nama bapa angkat yang pertama memerlukan salinan surat pengambilan anak angkat. Dan dia perlu kepada salinan sijil lahir anak angkat. So kat mana nak dapat semua benda ni? Kan? Yang ni pihak agensi tak perlu pening kepala. Jangan antum pula pening kepala, kat mana nak dapat ni? Susahnya. Dokumen ni sebenarnya dah disediakan. Okey, bila seseorang tu mengambil anak angkat dan bin dengan nama dia, memang dia akan dapat salinan dia akan dapat sijil pengambilan anak angkat ataupun surat pengambilan anak angkat. Dan yang kedua, dia memang akan dapat sijil lahir anak angkat tu tadi. So kat mana dapat? Kat jemaah lah. Macam tu. So perlu ada cop Wisma Putra. Perlu ada yang sijil lahir ni tadi, perlu ada cop JPN. Macam tu. Okay. So jangan risau, memang benda ni dah ada. Cuma kita perlu minta sahaja kepada jemaah lah. Jangan tak minta. Tak pergi umrah lah dia. Alright? Okay. So yang bagaimana pula dengan yang mahram bersama bapa angkat? Yang bin dengan nama lain? Yang ni pun hafallah dalam kepala bahawa ketiga-tiga dokumen ini telah mewujud, telah ada bersama bapa yang mengambil anak angkat dengan bin nama lain ni. Memang dah ada. Okay? Dia dah ada surat pengambilan anak angkat, dia dah ada sijil lahir anak angkat dia, dan dia ada juga surat perintah mahkamah. So check dia punya nama anak dia tadi, bin dengan nama dia ataupun tidak. Kalau tidak, kita akan minta ketiga-tiga surat ini
So dia termasuk dalam kategori mahram bersama bapa angkat yang bukan bin dengan nama, yang bin dengan nama lain. So ketiga-tiga dokumen ni ada dengan bapa angkat tu tadi. Dia tinggal minta mereka sediakan dokumen, ketiga-tiga dokumen ini pergi cop JPN bagi yang kena cop JPN, dan kita akan bawa ke Wisma Putra untuk pengesahan semua insya-Allah. Okey, boleh faham tak dekat situ setakat ni? Kalau ada soalan sila bertanya ya. Sila bertanya insya-Allah. Yang terakhir iaitu mahram bersama datuk sebelah bapa. Okey, mahram bersama datuk sebelah bapa. Saya takut internet terputus sekarang, tak jadi kita record lah. Alright. Mahram bersama datuk sebelah bapa. So ni tak ada isu sangat sebab dia bukan mahram bersama datuk sebelah ibu. Okay. So salinan sijil lahir cucu kena ada. Bermaksud seorang perempuan dia nak pergi umrah bersama datuk dia sebagai mahram dia. So bagi perempuan tadi memang yang diperlukan ialah salinan sijil lahir dia. Kan? Kena ada cop tu, cop JPN. Dan salinan sijil lahir bapa kandung dia kena ada juga. Kenapa? Sebab nak verify je saja. Ceklah nama betul ke tak? Ceklah rekod. Kan? So, ketiga ialah letter of concern dari bapa kandung dia atau adik-beradik lelaki kandung dia yang berumur 18 tahun ke atas yang mana perlu kepada cop Pesuruhjaya Sumpah yang beragama Islam. Dia faham tak kat situ? Okay, kenapa dia ada slash tu? Sebab kalau bapa dia meninggal, senang bagi surat kematian, adik-beradik lelaki dia boleh jadi letter, dia boleh bagi letter of concern pada dia. Dah. Baik. So yang ni kena cop Suruhjaya Sumpah Suruhjaya Sumpah macam saya beritahu tadi. Pergi kat sana kita kena terangkan yang masuk kat tempat dia tu, dia terangkan okay, cik, ni saya ada letter of concern, saya dah tulis isi maklumat dia. So saya nak bagi tahu cik bahawa saya nak bawa saya nak beri kebenaran kepada adik saya ni, okay, yang perempuan ni untuk pergi umrah bersama datuk dia. Okay, so saya minta cik pergi sama cik untuk verify ataupun sahkan surat saya. Perempuan akan tanya lah, bila nak pergi semua, okay macam tu. Okay, dia mungkin nak tanya, nak tahu apa-apa, kita bagi tahu saja sebagai dia nak tahu, dia nak ambil info daripada kita. Kemudian kita pun terus dia pun akan turunkan tanda tangan dia, dia akan bagi cop dia. Dia akan bagi cop dia pada kita. Lepas tu dah settle. Dia pun akan bagi kita semula borang tu, dah disahkan tu, dan kita ada bayaran sikit lah dekat dia, mungkin RM4 kot. Kalau lebih daripada tu, tanya dia kenapa mahal. Sebab saya pernah kena. Suruhjaya Sumpah ni, dia charge saya, yang pertama saya pergi, RM4 je. Dia minta bayaran. Yang tempat lain, yang kedua, sampai RM14. Kemudian dia charge borang tu. Macam tu, borang tu baik kita pergi sendiri je. Dia pun borang biasa je pun. Cop dia tu je yang diperlukan. Okay? Tanya kenapa mahal. Kalau dia kata compulsory, benda tu dah biasa, terpaksalah kita bayarkan. Tapi yang penting kita nak jadi orang yang kita tahu apa yang kita buat. Kita jangan jadi orang yang bayar, okeylah bayarlah. Tak. Jadi orang macam tu. Dia tak nak kita dibuli, tak nak kita ditipu. Baik? InsyaAllah. Okay, jika bapa kandung tiada ataupun meninggal dunia, kena ada salinan sijil kematian daripada salinan sijil kematian bapa dia. Okey. Jika datuk sebelah ibu, ibunya perlu pergi bersama bermahramkan adik-beradik. Kalau nak pergi macam saya sebut yang ni tadi Mana tadi? Yang ni. Sama bila nak pergi dengan bapa saudara sebelah ibu, ibu dia tadi kena pergi sekali. So sama juga yang ni. Kalau nak pergi datuk sebelah ibu, ibunya pun perlu pergi sekali
untuk mahramkan adik-beradik dia. Wajib pergi. Kalau tak ada, tak boleh pergilah. Penambahan dari segi kos. Okay? Kena ada tambahan sedikit dari segi kos. Okay, kena kumpul duit daripada awal. Okay? Mungkin kena bincang betul-betul lah. Okay? Kena bincang betul-betul. Boleh sebenarnya nak pergi datuk sebelah ibu ni. Cuma dikatakan akan menjadi sedikit rumit lah. Okay? Dia punya permohonan tu akan sedikit rumit. Dia punya permohonan tu sedikit rumit dan ada dokumen-dokumen lain lagi diperlukan. Dan lulus atau tak, itu kita doa saja. Kalau lulus, Alhamdulillah. Cuma tak boleh dia nak pergi dengan datuk dia sahaja tanpa ibu. Kalau pergi dengan datuk sebelah ibu, boleh, cuma tak boleh pergi gitu saja, kena ada ibu dia juga. Beres. Beres deh. Kecik Kelantan pula. Okey, baik. Seterusnya, ini dia punya letter of consent. So, saya cerita pumpang-pumpang tentang letter of consent tadi, ini adalah contoh. Baik, contoh letter of consent. So, mari kita tengok sama-sama. So, surat dia simple je macam ni. Untuk yang kes untuk yang pergi haji. Untuk yang nak pergi haji, untuk yang nak pergi umrah. So, tajuk dia ialah letter of consent. Ada tarikh, kita tulis tarikh. Ada nama, dan kita tulis address kita. Kepada sesiapa yang bertanggungjawab. Kan? Saya rasa gitulah to whom it may concern ni. Alright? Saya pun menulis surat. Siapa yang kena tulis surat ni? Yang saya kata tadi, orang yang nak memberi kebenaran pada mahram dia untuk pergi dengan mahram yang lain. So, kalau saya nak benarkan adik saya pergi dengan pakcik sebelah ayah saya, so saya akan tulis surat ni yang berbunyi I, Muhammad Zaini bin Anwar, contoh. IC number, hakala. Okay, IC number. Hereby give my permission to my specified relation. Okay, untuk siapa? Adik saya bernama, bernombor IC dan bernombor pasport sekian. Untuk melaksanakan umrah di Arab Saudi melalui travel agent. Semasa ada yang tulis travel agent, nama travel tu ada yang tak tulis, tu tak apa. Pada tarikh sekian 1 bulan 11 2018 sehingga 11 bulan 11 2018 contoh. And dia akan bermahramkan dengan nama pakcik saya tadi sebelah bapa saya yang bernombor pasport sekian yang merupakan bapa saudara kepada yang merupakan bapa saudara kepada adik saya. So, saya bertanggungjawab content of this letter. Saya bersumpah bertanggungjawab atas isi atau atas surat yang saya tulis ini. Terima kasih. Nama, date, sign. Nama, date, sign ni ialah akan diisi oleh Commissioner of Oath tadi ataupun pesuruhjaya sumpah yang beragama Islam tadi. Right? Nama dia tarikh dan dia sign. Biasanya dia tak sign kat sini rasanya. Bukan. Sorry. Okey, silap. Saya pernah pergi buat surat ni. Ini adalah nama, tarikh dan sign kita. Alright? So, Commissioner of Oath tadi dia akan sign dia punya maklumat semua dekat dalam cop, dekat dalam lubang, dalam apa ni? Dalam bulatan ni. Dalam bulatan ni. So, dia akan dalam cop dia tu dia ada dah nombor pesuruhjaya sumpah dia. ID dia lah orang kata. ID dia nombor berapa, jawatan dia dalam bulatan tu. Dia punya tarikh dia akan tulis kat bawah. Dia sign cantik kat tengah tu guna pen dakwah basah. Macam tu. Nampaklah surat ni adalah dah sah dilakukan. Right? So, apa-apa dokumen yang saya sebut tadi adalah kepada dokumen tu kita sebut kat sini
salinan sijil lahir anak, salinan kad pengenalan, right? Salinan surat pengambilan anak angkat, salinan sijil lahir. So semua dokumen ni adalah berbentuk salinan, bukan kita ambil yang original kita cop. Muskilah entah. Jangan ambil yang original. Kan jemaah tanya, kita tanya jemaah, mana original saya nak pergi cop. Kita tak ambil yang original. Ambil yang kes lah, mana tahu nanti korang dah nak kerja tiba tak tahu kan, ni awak ni belajar kat mana ni. Belajar kat KBBKL lah, nanti kita pula yang kena kan. Jadi itulah kita terangkan demikian letter of concern. Kemudian kita pergi pada slide yang seterusnya, contoh cop pesuruh jaya sumpah. Ini yang saya sebut tadi. Okay, pesuruh jaya sumpah ada yang lebih complicated sikit daripada ni, right? Nampak tu dia tulis signature of commissioner of oaths. Oath saya pun tak tahu sebut kan. So ni pesuruh jaya sumpah lah. So dia ada nombor dia macam saya sebut tadi. Lepas tu ada nama dia Habibah binti Abu Bakar, ni contoh alamat dia. Okay. Inilah contoh cop pesuruh jaya sumpah. Kat mana nak dapat? Dekat mana-mana je pesuruh jaya sumpah ni. Kalau nak senang, Google saja. Okay. Jadi dah dapat duduk dekat praktikal ke, dah dapat kerja ke, Google saja nearest commissioner of oath. Okay. Ataupun pesuruh jaya sumpah. Dia akan bagi yang paling dekat punya. Kadang-kadang jangan terkejut office diorang ni kecil je. Ada yang dekat bawah rumah flat pun ada. Biasa je office dia. Tapi peranan dia Masya Allah besar. Okay. Perlu kepada cop suruh jaya sumpah bagi setengah dokumen. Right. Contoh cop sijil nikah. Contoh cop sijil nikah. Okay. Mereka nampak guys tu? Pendaftar perkahwinan, penceraian rujuk orang Islam Negeri Sembilan, daerah Sembilan. Right. So ni Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan lah. Jabatan Agama Islam daerah. Okay. Daerah Seremban, nampak tulis. Kan saya kata tadi, kalau tak dapat cop Jabatan Agama Islam Negeri, dapat cop Jabatan Agama Islam daerah pun boleh. Okay. So dia akan, dokumen tu akan ada cop seperti ini. Adalah disahkan dan diperakukan bahawa salinan yang dikemukakan di hadapan saya untuk urusan haji atau umrah adalah betul dan benar sebagai dokumen asalnya. Sebab apa dia kata macam ni? Sebab kita tak tunjuk dokumen asal kita. Sah lah kan? Kita tak tunjuk dokumen asal kita dekat nak bawa pergi Wisma Putra semua. Jadi, tapi kita tunjukkan dokumen asal kita dekat Jabatan Agama Islam daerah ataupun Agama Islam negeri ni. So that mereka dah pun cop dan tanda tangan, maka itulah orang kata kebenaran dia. Adalah betul dan benar sebagaimana dokumen asalnya. Ada tempat tarikh, tempat tanda tangan dan siapa yang menandatangani. Tengok tu ada jawatan dia, Timbalan Pendaftaran Pernikahan, Perceraian dan Rujuk Orang Islam Daerah Selangor. Baik. Ini contoh cop sijil nikah. Baik. Jabatan Agama Islam. Kemudian contoh orang LOC, Letter of Concern bagi warga negara asing ataupun penduduk permanent resident, PR. Okay. Tak permanent resident. Right. So yang ni, Letter of Concern dia berbeza daripada kebenaran tadi. Right. Cumanya dia berbeza keperluan dia. Okay. Keperluan dia adalah untuk apa? Keperluan dia adalah untuk orang yang penduduk tetap di Malaysia. Mari kita tengok. Okay. Form of Declaration. Nama dia lah ni, Selamat Baharul Chayat bin Muhammad Tahrir ni. Akan nombor pasport dia, alamat dia. To solemnly and sincerely declare that I am a citizen of Indonesia and live at, kata alamat dia, I am a husband of Badriyah binti Muhammad Nuh. IC nombor kata
to who is citizen of Malaysia. So I will going to perform Umrah in Saudi through travel agent Juara Travel. Oh, Masya Allah. Kan? So during the period of 11 November to 20, okay. So dia pergi ni dalam hari 10 malam lah. And I make this declaration conscientiously believe that the declaration to be true and by virtue of Statutory Declaration Act 1960. Okay, 1960. So dia akan tulis dia punya ni, subscribe and solemnly declared by the above name. Okay, dia akan tulislah kat mana the state of apa this this apa ni, saya pun tak tahu dia akan tulis apa. So inilah antara contoh kita kata letter of concern untuk warga negara selain daripada Malaysia yang perlu nak melakukan umrah. Dia nak melakukan umrah bersama isteri dia orang Malaysia. So dia ni bukanlah citizen Malaysia. Alright? So tetapi dia nak pergi umrah melalui kerajaan Malaysia. So dia perlukan kepada surat letter of concern ni dan perlu form yang seperti ini dan akan diberi chop lah. Right? So ini contoh bagi orang yang perlukan letter of concern untuk warga negara selain daripada Malaysia. Okay? Contoh kat sini dia adalah orang Indonesia. Okay, baik. So faham dekat sini ada dua keperluan LOC ataupun peranan LOC ni tadi, letter of concern tadi. Yang pertama untuk orang yang ingin memberikan kebenaran kepada mahram dia untuk pergi dengan mahram yang lain. Yang kedua ialah untuk yang kita sebutkan ini, untuk orang yang bukan warga negara. Contoh borang LOC, yang pertama borang LOC untuk kebenaran mahram, yang kedua ialah contoh borang LOC bagi warga negara asing. Right? Kat mana kita akan nanti yang point yang LOC yang point warga negara asing ni dia akan ada nanti dekat bawah sikit. So itu kita akan present for the next class. So next is kita akan pergi kepada contoh. Dia tulis kat sini adalah contoh job Wisma Putra dan JPN. Yang kiri adalah Wisma Putra, yang kanan adalah JPN. Okay, Ministry of Foreign Affairs Malaysia. So this is certified that the signature appear on this document, certificate marriage. Okay, semua. Certificate is that official is National Registration Department. Okay, so ini adalah job Wisma Putra. Apa semua dokumen yang telah dicop JPN dan telah dicop tentang agama Islam negeri yang telah dicop tadi oleh Suruhjaya Sumpah akan diberi kelulusan takhir oleh Wisma Putra sebagai orang yang berautoriti untuk memberikan kebenaran. So bila dah cop semua ni, dah siap semua ni, barulah kita akan submit kepada dalam Babel Umrah tadi. Okay, kita akan submit untuk submit bukan di Babel Umrah satu. Sebelum itu kita akan submit kepada visa dulu. Okay, kita akan apply visa melalui syarikat muasasah di Malaysia. Okay, nanti antum akan tengok company yang antum praktikal tu ataupun kerja nanti, adakah company ini dia company yang berdaftar sebagai muasasah ataupun bukan muasasah. So yang menguruskan, yang boleh mendaftarkan visa orang-orang ni adalah company muasasah. Okay. Macam contoh company saya, Hannah Travel, satu masa dulu dia bukan company yang berdaftar sebagai muasasah. Jadi apa-apa keperluan tentang pendaftaran visa, okay, untuk jemaah kami perlu kepada syarikat yang mempunyai muasasah, yang berdaftar sebagai muasasah untuk menguruskan visa kami. Okay. So ada beza dua company dekat situ, yang berdaftar muasasah ataupun yang bukan berdaftar muasasah. Okay.
So, selain daripada itu, company yang saya suruh hantar chat ni nanti, company ni dia akan ada bisnes lain. Maksudnya, company-company yang bukan muasasah akan mendaftar muasasah bersama company yang ada muasasah tadi. Simple lah. So, itu adalah antara bisnes tambahan lah bagi company yang muasasah ni, dan nak buka muasasah ni, nak jadi sebuah company muasasah bukan senang. Okay? Dia ada requirement dia, dia pada perlukan kepada sekian wang yang perlu ada dalam bank. So apa-apa terjadi, wang ni tadi akan ditolak daripada situ. Tak ada kesalahan, ada denda dan sebagainya akan tolak daripada wang tersebut. Okay, macam tu. So yang kanan adalah job di JPN, Pegawai Jabatan Pendaftaran Negara. So, yang ni dokumen-dokumen seperti IC tadi, seperti sijil sijil akhir tadi perlu job kepada JPN. So insya-Allah, pelajar-pelajar sekalian, saya harap dengan presentation pada hari ini kita dapat menambah ilmu, mendapat keberkatan, mendapat keluasan hati dan terbuka hati untuk menerima segala ilmu pada hari ini. Selain daripada itu, cuma kalau tak faham boleh tanya pada saya. Kita dah habis dah untuk kelas pada hari ini, alhamdulillah. Next kita akan belajar perbezaan antara visa umrah dan visa pelancong sehinggalah habis bab 2. Tak begitu banyak dah. Okey. Baik, insya-Allah. Setakat itu dulu sampai slide yang ini. Okey. Slide yang terakhir yang kita belajar hari ini ialah contoh job Wisma Putra dan JPN. So next kita akan belajar tentang perbezaan visa umrah dan visa pelancong. Insya-Allah. Terima kasih kerana bagi masa pada hari ini. Saya bagikan kod kelas terus, iaitu kod kelas kita pada hari ini ialah 1826. Okey. Kod kelas pada hari ini ialah 1826. Wahid Thamania Ithnain Sitta. Okey. 1826 insya-Allah. Okey, baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Setakat itu saja kelas kita pada hari ini. Qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita tutup kelas kita pada hari ini dengan bacaan tasbih kifarah dan suratul Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa subhanahu asyhadu an astaghfirullah. Alhamdulillah. So jika ada apa-apa pertanyaan boleh terus beritahu kepada saya. Boleh terus tanya, dan saya harap kelas ini bagi manfaat, give something to you guys. Dan jika ada apa-apa tak faham boleh tanya saya, insya-Allah. Allahu a'lam bisawab. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, cuma kesalahan daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Jazakallahu khairan jazaa. Sa'adallahu fiikum masa'an wa lailatan insyaallah. Baik, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.